Syarikat Safa menyasarkan pasaran mereka terhadap remaja sekolah. Mereka menyasarkan remaja sekolah kerana tabiat perbelanjaan pelajar baru kolej yang menunjukkan peratusan wang yang tinggi dibelanjakan untuk barangan yang tidak penting. Remaja kini tidak menghiraukan kepentingan untuk membeli barang perbelanjaan. Mereka lebih suka membeli makanan dan pakaian yang menjadi ikutan orang ramai. Syarikat Safa salah satu perkhidmatan makanan yang popular di kalangan masyarakat kini. Selain itu, syarikat Safa menyasarkan pasaran mereka terhadap golongan profesional yang mempunyai berpendapatan tinggi dan sederhana. Mereka yang mempunyai pendapatan tinggi menjadi sasaran oleh syarikat Safa kerana sudah tentu golongan ini mahukan makanan yang mengambil masa yang singkat untuk disediakan dan pendapatan boleh guna yang tinggi, membolehkan mereka lebih gemar untuk makan makanan yang tersedia ataupun mereka gemar makan di luar bersama-sama rakan atau keluarga. Mereka juga mempunyai pendapatan yang tinggi yang membolehkan mereka makan di luar dengan lebih kerap. Kemudian syarikat Safa menyasarkan pasaran mereka kepada sebuah keluarga di mana mempunyai isi rumah yang ramai. Ini kerana mereka mempunyai masa yang sedikit untuk berada di rumah dan mereka kurang untuk memasak di rumah. Syarikat Safa menyasarkan keluarga yang suka keluar makan malam sekali seminggu. Oleh itu, syarikat Safa telah membuat perkhidmatan penghantaran untuk pelanggan yang suka mempunyai pizza di rumah mereka untuk makan bersama keluarga dan rakan-rakan. Hal ini bagi memudahkan mereka untuk makan di rumah dan hanya perlu membayar tanpa bergerak ke lokasi terletaknya syarikat Safa. Saya akan terangkan tentang arah satu produk teras, iaitu syarikat Safa terkenal kerana menyediakan pizza berkualiti tinggi, hidangan pasta dan hidangan sampingan serta untuk membangunkan tawaran yang unik dan inovatif serta topping pizza khususnya wilayah, memastikan ia mampu menyajikan cita rasa yang besar pangkalan pelanggan antarabangsa. Selain itu, produk benar iaitu menawarkan produknya kepada pengguna pada harga yang berpatutan, memastikan produknya tersedia kepada pengguna merantasi pelbagai demografi di seluruh dunia. Dan aras ketiga, produk tambahan iaitu syarikat Safa berusaha untuk menawarkan pelanggan di seluruh dunia pizza yang unik dan berkualiti tinggi serta produk makanan berkaitan dengan cepat dan cekap di restoran dan di rumah serta memastikan produknya dihasilkan secara memantai. Seterusnya, saya akan terangkan tentang klasifikasi produk. Bahawa klasifikasi produk mempunyai dua bahagian iaitu produk pengguna dan produk perindustrian. Mengikut syarikat kami, kami akan dikategorikan bahawa produk perindustrian kerana produk yang dibeli untuk tujuan jualan semula atau untuk digunakan untuk membuat produk lain dipanggil produk industri. Di bawah produk industri mempunyai tiga bahagian iaitu bahan dan bahagian, barang modal dan yang ketiga bekalan perkhidmatan. Saya akan membentangkan mengenai macam mana kita menentukan kadar harga sesebuah barang di dalam pasaran. Okey, untuk syarikat kami iaitu syarikat Safa, kami akan menentukan harga secara umum ataupun melalui secara persaingan. Okey, secara umum kita akan ambil kepada dua poin kaedah penting. Pertama adalah kedudukan strategik, iaitu kita sama ada kita di bandar ataupun kita di perkampungan ataupun di pinggiran-pinggiran bandar. Baik, apa beza bila kita meletakkan di bandar ataupun kampung? Beza dia adalah mungkin kunjungan di antara kedua-duanya adalah berbeza. Yang mana bandar kunjungan dia akan lebih tinggi berbanding daripada kawasan-kawasan kampung yang mana lebih rendah. Okey, untuk yang kedua pula adalah pendapatan bulanan. Yang kedua kita kena kaji macam mana pendapatan penduduk setempat. Jikalau kita pergi dekat Ipoh, macam mana kadar gaji ataupun pendapatan yang didapatkan oleh penduduk-penduduk situ. Okey, kalau itu bila makin tinggi dia punya kadar gaji, maka mungkin kemungkinan untuk meningkatkan lagi harga dalam pasaran adalah logik. Baik, seterusnya macam mana Safa meletakkan harga pada kaedah persaingan. Iaitu pertama adalah kita
melihat atau meneliti macam mana menu hidangan yang telah dicipta oleh kita punya pesaing-pesaing. Contoh macam restoran yang terdekat amat western, kita boleh lihat macam mana menu-menu yang dia buat adalah menarik dan lebih pada khusus-khusus. Yang kedua adalah macam mana kita melihat kepada medium jualan, iaitu kita lihat pada macam mana orang sesebuah masyarakat itu membina sebuah hall ataupun hall makan yang menarik, cantik, membuatkan lebih elegan. Itu kita boleh pertimbangkan untuk membina sebuah sistem yang lagi cantik daripada yang lain. Sebabkan layanan servis kita yang terbaik itu adalah ditujukan kepada medium jualan yang membuatkan kita boleh naikkan harga lebih cantik lah, sesuaian dengan apa yang kita tawarkan melalui servis kita. Okey, yang ketiga adalah melalui promosi jualan, iaitu kadar promosi yang bersesuaian. Contoh macam kita melihat kepada KFC atau McDonald yang sering melakukan promosi ataupun menghebohkan pada orang ramai sesuai pada waktu-waktu tersebut. Contoh macam hari kemerdekaan, mereka akan letakkan nasi lemak. Baik kita gunakan kaedah tersebut, kita perbanyakkanlah untuk menarik perhatian orang lain, dan sama kita letakkan kadar harga melalui perbandingan yang berlaku di antara kedai-kedai berikutlah. Pengagihan merujuk kepada tempat terbaik untuk menawarkan perkhidmatan oleh sebuah syarikat. Itulah tempat di mana cawangan syarikat Safa terletak dan terdapat saluran yang disediakan untuk mengedarkan pengagihan. Ia terletak di luar lokasi pusat dirunci atau leisure park dengan kebolehcapaian tempat letak kereta yang baik. Kedua, kawasan tadahan adalah saiz minimum yang ditetapkan dan dalam masa yang sama dapat memandu terus ke tapak cawangan. Jenis saluran agihan yang digunakan oleh syarikat Safa ialah saluran terus. Syarikat Safa menggunakan 3 kaedah pengagihan yang berbeza untuk menjual produknya terus ke pasaran. Untuk pengagihan bagi syarikat Safa, mereka menawarkan kaedah pengedaran. Kaedah pengedaran pertama yang digunakan oleh syarikat Safa ialah home, iaitu penghantaran pejabat. Pelanggan boleh menghubungi syarikat Safa lebih awal dengan nombor yang disediakan untuk membuat pesanan, dan pesanan tersebut dihantar ke rumah pelanggan. Melalui kaedah ini, pelanggan disajikan menu yang menarik mengikut cita rasa pelanggan. Pelanggan hanya perlu membayar secara tunai ataupun atas talian mengikut atas kemahuan pelanggan itu sendiri. Seterusnya, kaedah pengedaran untuk pelanggan menjamu selera adalah pelanggan boleh pergi ke syarikat Safa terdekat, membuat pesanan di tempat tersebut dan makan di restoran. Kaedah ketiga adalah memesan secara online. Pelanggan yang tinggal berjauhan dengan cawangan syarikat Safa kini boleh pergi ke laman web yang sedia ada bagi membuat pesanan untuk pizza. Pesanan melalui atas talian juga dilayan oleh kaki tangan syarikat Safa, dan mereka akan memberi perkhidmatan atas talian yang terbaik kepada pengguna. Kaedah ini juga lebih cepat dan pelanggan hanya perlu membayar caj penghantaran yang dikenakan sama ada oleh Foodpanda ataupun Hello Delivery. Saya akan meneruskan dengan promosi campuran. Setelah dikaji, antara promosi campuran yang digunakan oleh syarikat Safa ialah periklanan, promosi jualan dan perhubungan awam. Periklanan ialah proses komunikasi dengan secara tidak langsung yang dikenakan bayaran kepada pihak pemasar. Syarikat Safa biasanya menggunakan bentuk iklan yang selalu ditemui melalui siaran televisyen dan radio serta media cetak seperti akhbar dan majalah. Promosi jualan pula ialah satu kaedah penyampaian maklumat mengenai barang serta perkhidmatan oleh penjual kepada pembeli. Hal ini syarikat Safa dapat meyakinkan pembeli untuk mencuba produk baru. Antara contoh promosi jualan ialah seperti simple, premium, kupon serta diskaun. Akhir sekali, perhubungan awam ialah cara menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat umum, khasnya kepada pihak berkepentingan dengan perniagaan. Imej dan hubungan yang kukuh penting kepada syarikat Safa untuk menyasarkan strategi yang luas.